Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Mingguan Wanita. Saya nak petik sepotong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah ingatkan pada kita bahawa sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh berhidayah kepada siapa yang kau sayangi. Kisah ni, Elizad, Rasulullah amat sangat berharap pada Allah Ta'ala untuk beri hidayah kepada bapa saudaranya Abu Talib. Tetapi kan hidayah ni bukan milik Nabi kita. Sesungguhnya yang boleh berhidayah adalah Allah Ta'ala saja. Sebab itu subhanallah kita bersyukur hidayah tu milik kita dan bersama dengan kita juga adalah mereka yang dapat kembali kepada fitrah iaitu agama Islam sendiri. Alhamdulillah bersama kami orang-orang yang sangat hebat sebenarnya. Kalau kat luar sana orang panggil dia bro. Jadi kita bersama dengan saudara baru Islam kita iaitu Firdaus Wong dan juga Muhammad Roger Arnold. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih kerana sudi Macam mana menjemput. kita nak panggil ni bro ni, brother. Kalau jamaknya bros. Bros, senang jamak. Kalau di Arab, berus tu adalah ayam goreng. Ayam goreng. Sedap betul. Sedap kan? Okey. Allahu Akbar. Baiklah, Baiklah. kita nak pergi kepada Bro Firdaus dulu. Mungkin boleh cerita pengalaman berapa tahun kembali kepada fitrah dan apa yang menyebabkan atau kita sebut turning point. Terjentik. Sehingga sebab jelah kita ni pelbagai bangsa hari ni bersama-sama mesti ada cerita menarik. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz dan juga Elizad dan juga sahabat saya Roger Arnold. Baik, terjentiknya untuk kembali kepada fitrah sebenarnya dari awal pun tak terfikir pun nak memeluk Islam sebab bagi sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang berbangsa Cina, secara umumnya agama ini bukanlah satu perkara yang paling menjadi keutamaan. Tidak. Tetapi bagi saya apa yang terjentiknya adalah ada dua fasa sebenarnya. Fasa pertama ketika usia 11 tahun sewaktu datuk saya meninggal dunia. Waktu itu saya beragama Buddhism. Tetapi sewaktu kematian dia ada upacara-upacara yang dilakukan yang saya tak faham. Dan lantaran dari itu banyak persoalan yang saya lontarkan yang saya tak dapat jawapan yang memuaskan hati saya. Akhirnya saya tak bertanya, bukan kerana saya dapat jawapan. Tak bertanya kerana mereka dah mula naikkan nada mereka kata, jangan tanya dah. Okey. Jadi tak tanyalah. Tapi di situ masih ada persoalan. Jadi bila dah sampai ke 18 tahun, itu turning point yang pertama. Jadi 18 tahun saya jadi free thinker. Free thinker ni percaya kepada Tuhan tetapi tak beragama. Jadi bagi saya waktu itu Tuhan ada, tapi Tuhan bukan manusia dan manusia tak boleh jadi Tuhan. Jadi umumnya waktu itu majoriti agama yang saya kenal waktu itu saya dah tolak. Tapi saya masih percaya kepada Tuhan. Tapi saya tak nak cari sebab bagi saya semua agama ni sama je. Tapi tak tahulah Tuhan yang mana. Maksud dia macam tu? Tapi bagi saya waktu itu konsepnya ialah Tuhan bukan manusia dan manusia tak boleh jadi Tuhan. Sebab kalau begitu Tuhan ialah manusia dan manusia boleh jadi Tuhan, buat apa saya perlu sembah? Kerana selepas saya mati mungkin juga saya jadi Tuhan. Konsep itu bagi saya waktu itu tidak masuk akal. Jadi majoriti agama saya dah tolak kecuali Islam, tetapi saya tak masuk Islam terus sebab saya pun nampak bahawa Islam, agama lain dan sebagainya semuanya sama. Semua mengaku agama mereka benar tetapi ada juga penganut mereka yang baik, ada yang tak baik. Jadi bagi saya, alah, lantaklah, buatlah apa yang kau nak buat selagi kau tak buat jahat. Okey. Jadi tertib pertama usia 11 tahun, tertib kedua adalah pada usia 22 tahun. Masih muda waktu itu. Sekarang pun masih muda. Alhamdulillah. Waktu itu saya dah berhijrah ke Sarawak untuk bekerja seketika dalam 6-7 bulan. Dan di situ keadaan agak sunyi untuk saya dan tak macam di Kuala Lumpur banyak kelab. Dulu saya suka pergi ke kelab dan sebagainya. Jadi bila di sana, banyak masuk untuk saya berfikir, apa yang saya nak dalam kehidupan? Siapa Tuhan saya? Apa tujuan kehidupan? Lepas mati ni saya nak pergi ke mana? Saya mula rasa risau. Sebab dah boring enjoy. Dekat KL tu dah boring lah. Oh, memang boring. Seminggu, fardunya 3 kali seminggu. Tak termasuk sunat dia lah. Sunat hidayah macam ni Allah hebat tu. Jadi bila di situ saya mula tertanya, siapa Tuhan saya? Saya nak cari Tuhan. Saya nak cari. Dan waktu itu saya tanya kepada kawan saya, Muslim. Dan saya tanya dia, Melayu ni sembah apa? Aku tak tahulah. Korang selalu cakap Allah, Allah, Allah kan. Dia kata dia sembah Tuhan. Tapi saya kata, Tuhan kat mana? Tak nampak pun. Lalu dia bagi analogi, dia kata, Tuhan ni, kamu rasa dia seperti angin. Okey? Nak angin ni kamu rasa tak? Rasa. Tapi kamu nampak tak angin tu? Tak nampak. Tapi adakah bila kamu tak nampak, Tuhan itu tak wujud? Dia kata, tak nampak angin, tak bermaksud angin tak wujud, tapi kamu rasa angin tu dan kamu nampak kesan tiupan angin itu. Betul. Wow, jadi dia kata, bayangkan kalau angin itu
pun kamu tak nampak, angin yang diciptakan Tuhan pun kamu tak nampak, tapi kamu rasa dan kamu nampak kesan tiupan angin. Bagaimana mungkin kamu boleh nampak Tuhan yang menciptakan angin itu? Kamu rasa kewujudan Tuhan dan kamu nampak kesan penciptaan Tuhan. Masya Allah. Jawapannya yang simple, tapi bagi saya cukup. Sebab kadang-kadang hidup ni tak payah nak complicated. Nak makan apa? Nasi lemak ke mi goreng? Nasi lemak? Beli nasi lemak. Tak payahlah pergi kajian saintifik nasi lemak lebih baik ke. Betul. Makan-makan. Masya Allah bro, nampak perkongsian menarik. Kita nak sambung sekejap lagi. Tapi kita nak minta Brother Roger boleh ceritakan kepada kita tentang pengalaman sendiri. Kalau tadi turning point pada umur 8 tahun, 7 tahun. 11 tahun. 11 ke 22. Kalau Roger sendiri? Saya lebih kurang 6 tahun kembali ke fitrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang hidayah kepada saya. Alhamdulillah. Saya banyak fasa dalam hidup saya daripada mencari Tuhan, keseronokan dunia sehingga diuji, dan selalunya kita dalam fasa keseronokan ni memang seronok. Seronok dalam kehidupan luar, seronok dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga saya tidak mencari pun pada masa tu sebab masih seronok. Buat apa kita nak mencari kan? Pada masa tu umur berapa? Pada masa tu saya umur 30 lebih, yang mendapat hidayah pada umur 37 tahun. Tetapi hidayah tu datang tanpa disangka. Kadang-kadang kita dalam satu fasa tu, beberapa fasa, sehingga kita tidak mencari. Ada masanya kita mencari, tertanya, kadang-kadang kita bangun pagi, adakah Tuhan wujud? Persoalan tu sentiasa ada kepada sesiapa saja, kepada yang tidak kenal Tuhan. Sehingga kita diuji, dan Alhamdulillah mungkin ada doa daripada sahabat-sahabat saya Islam kita. Sebab di Malaysia ni saya melihat pada masa tu mana-mana saya duduk, memang ada azan. Saya duduk kat Ampan ada azan, saya duduk kat Shah Alam ada azan. Kan? So apa azan tu sebenarnya? So itu persoalan yang ramai tidak tahu. Apa azan? Kenapa dia orang azan? Dan dalam proses tu saya diberi peluang untuk duduk di Malaysia dengan akhlak seorang wanita, iaitu setiausaha saya. Saya mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang Islam. Sebab tu banyak misconception tentang Islam yang lebih ramai orang yang tidak faham. Sebab bila kita melihat sebagai contoh memakai hijab, bila orang cakap pakai hijab tu, ramai daripada non-Muslim pemahaman mereka lain. Seperti saya diberitahu sebenarnya kat Malaysia tak payah pakai hijab pun. Kat Saudi mereka pakai hijab sebab padang pasir. So itu pemahaman kebanyakan orang. So bila saya mendapat tahu apa sebenarnya, kenapa wanita harus memakai hijab, ini memberi membuka hati saya. Sebab memang benar, kalau kita melihat sebagai contoh, saya ni dalam keseronokan dunia ni, bila sentuh saja dengan wanita mesti ada something. Macam itulah agak-agak lah. So bila kita melihat wanita tu dengan rambut dia dan sebagainya, perasaan tu wujud. So dalam proses itu saya mengenal Islam. Sebenarnya Islam tu indah. Islam protect women. Masya Allah. Bro Roger, subhanallah, cerita menarik. Saya pun, saya rasa sebenarnya kalau boleh tak nak, orang kata tak nak berhenti. Tapi kita nak kena, tapi kita nak kena berhenti sekejap. Jadi untuk penonton kita, kalau nak tahu lagi cerita-cerita yang best lebih lanjut daripada bro-bro kita, berhenti berehat, ambil air dulu, kacau lauk dekat dapur tu takut hangus pula. Kita kembali dalam Mingguan Wanita. Alhamdulillah.